Assalamualaikum. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua kita buat live untuk hari kedua PKP, pelaksanaan PKP khususnya untuk di daerah Sandakan sahaja, tuan-tuan dan puan. Yang lain-lain itu kita tidak ambil kira. Oke, tolong share dulu, masuk, sila masuk. Kita bincang-bincang, kita sembang-sembang tentang situasi semasa kita di daerah Sandakan ini khususnya. Oke, sila masuk. Oke, untuk makluman, sekali lagi ingin saya ulang lagi, ini adalah hari yang kedua. Nampaknya masih kendaraan tuh masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak berlega-lega di daerah Sandakan ini. Tapi saya pasti kendaraan-kendaraan yang melepasi sekatan ini adalah mereka-mereka yang mempunyai urusan penting ataupun yang melibatkan 5 sektor utama, yaitu perkhidmatan esensial. Nah, kenapa itu marah awal pagi-pagi? Tidak boleh pagi-pagi marah-marah. Kita kena senyum-senyum. So, adakah kamu sudah kopi-kopi yang duduk di rumah? Kopio disusuri dengan kue bulan. Itu mungkin lebih menyenangkan hati kita pikir-pikirkan. Oke. So, hari ini kemarin untuk statistik kes kejadian COVID di Sandakan ini kita ada 44 kes. So, nampaknya ada penurunan berbanding pada hari kemarin tuh yang 60 tuh kan. So, orang kata memanglah COVID ini sudah berada dalam komuniti kita. Jadi kita saja yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri dah sekarang ini. So, kalau bukan kita, siapa lagi kan yang bertanggung jawab untuk diri kita? So, kami di barisan kesehatan ini, bagian petugas barisan hadapan ini, kami hanya mampu menyampaikan apa yang sepatutnya tuan-tuan dan puan ketahui tentang situasi semasa kita ini. Jadi harapan kita semoga kita tabah menghadapi 2 minggu ini, 2 minggu PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, dan kita memahami keadaan masyarakat di bawah sana. Memang mereka struggle ataupun dalam keadaan yang memang banyaklah. Tambah-tambah lagi kemarin hujan tidak henti-henti dan ada kawasan-kawasan saudara-saudara kita di daerah Sandakan yang mengalami banjir. Contohnya macam di Gum sana, Batu 16, Batu 12 di sana. So, mereka mengalami satu lagi musibah yang disebabkan oleh kejadian alam nih, yaitu banjir. Dan juga kita punya saudara-saudara di daerah-daerah lain lagi terus menghadapi masalah banjir nih. Jadi dalam hal ini sama-sama kita saling mendoakan sesama kita supaya kita aktiviti pagi adalah. Oke, kita sambung balik. Tadi ada internet. Ada halangan untuk sambungan internet kita. Good morning semua. So, hari ini kita akan kemarin kita berada di Bandar Sandakan. So, hari ini kita mungkin akan berada di Bandara Maramai, area Bandara Maramai di sana, dan juga kawasan-kawasan penempatan yang berhampiran di sana. Setelah selesai kita menjalankan aktiviti di sana untuk menyampaikan apa yang sepatutnya dalam PKP ini kepada masyarakat, kita akan naik ke atas pula bagian darat orang kata. Sekarang ini dalam tempo ada beberapa hari lagi, kalau 2 minggu kita masih ada lagi 12 hari kita lalui untuk PKP ini. Ada 12 hari lagi. Tidak lama sebenarnya PKP, 2 minggu. So, harap-harap kita semua dapat mengekalkan disiplin diri yang tinggi untuk kekal berada di rumah. Kalau tiada keperluan yang mendesak, bagus kita berehat di rumah, minum-minum kopi sambil makan kue bulan ataupun goreng pisang. Selamat pagi, morning. Siapa yang mengalami berat badan tuh, masa inilah sukses di rumah. Jadi
Sebenarnya kawan saya pesan kan, sesiapa yang mempunyai berat badan yang semakin meningkat tuh, inilah peluang kamu. 2 minggu nih, lakukanlah aktiviti riada di rumah. Ada itu banyak panduan tuh dalam apps tuh, melalui apps tuh, App Store, Play Store tuh, kamu download saja di sana. Ikut saja ada punya arahan, boleh tuh. Yang penting kita kena ikut ada punya arahan tuh, disiplin dan juga kawal pemakanan kita. Biasalah hujan-hujan lagi kan, duduk di rumah pula kan, tiada pergerakan. Macam itu ular sawah saja, kita duduk di rumah, tiada pergerakan. Selesai 2 minggu, kurus. Bukan kurus, seluar yang sebelum ini tidak muat nanti. Ataupun ada dua kejadian, ada dua situasi dia. Sama ada kita akan bertambah berat badan ataupun berjaya menurunkan berat badan. Tetapi pada saya, saranan yang paling utama, kalau kita dapat mengekalkan disiplin kita, inilah masanya 12 hari ini kita buat exercise. Kamu download saja di apps itu. Banyak tuh apps dia yang panduan untuk exercise di rumah. Tidak perlu keluar pun. Buat senaman lah. Buat senaman. Bawa semua anak-anak tuh sekali. Senaman harimau. Dengki, musim hujan. Dan jangan juga lupa, sekarang ini musim hujan. Ada lagi satu penyakit yang boleh menyebabkan kita punya kerisauan. Penyakit demam denggi. Dia suka nih. Musim-musim hujan ini dia memang suka. Dia suka membiak di tempat-tempat yang teduh, yang tiada matahari, tempat-tempat air bertakung. Jadi ada peluang kita kan, lebih banyak peluang kita. Banyak masa kita berada di rumah 2 minggu ini, 12 hari ini, selama 12 hari ini kita carilah mana-mana tempat yang tidak diperlukan itu, dan menakung air itu buang sajalah. Tidak payah lagi simpan-simpan. Bikin semak saja di dalam rumah kita. Kalau semak di dalam rumah bukan saja nyamuk yang boleh bertelur, lipas pun ada, tikus pun kemungkinan ada. Jadi semua datang. Tambah-tambah lagi musim hujan nih, ada lagi selain daripada masalah demam denggi, kita juga menghadapi orang kata penyakit taun atau kolera. Jadi pastikan jaga kebersihan diri itu, sentiasa mencuci tangan kita. Selain daripada untuk pencegahan COVID, selepas menggunakan tandas tuh kita kena cuci tangan kita menggunakan sabun. Dan juga penyediaan makanan tuh kita perlu sentiasa mencuci tangan kita supaya semua selamat dalam rumah kita. Oke, itulah colite pagi kita berkenaan dengan kesehatan. Oke, jangan lupa 2 minggu nih buatlah exercise di rumah. Jangan bangun macam ular sawah saja. Kami pun di kesehatan ini berjuang juga untuk ke arah itu. Jadi sama-sama kita, apabila kita berjumpa selepas 2 minggu PKP ini, semua sudah kurus-kurus. Jadi orang kata banyaklah baju yang muat kan, banyak style lagi. Usaha juga ini kalau ke depan ini, kita pun berusaha juga ini mengawalan urut ke depan ini. Tapi ada 2 kejadian juga, salah kita ini. Oke lah tuh, ya kan Puan. Oke, masih memang banyak kendaraan yang berlegar-legar lagi di daerah Sandakan ini. Ini mungkin yang perkhidmatan melibatkan perkhidmatan 5 sektor ini yang esensial punya ini. Jadi yalah. Sebab e-hailing, taksi boleh bergerak juga dengan 2 kapasiti penumpang dia. Begitu juga dengan bus mini dengan boleh beroperasi dengan kapasiti penumpang 50% daripada jumlah tempat duduk dia tu. Maknanya separuh lah kalau 12 orang muatan full dia kena separuh saja, 6 orang saja boleh. Dengan menjarakan sosial dan juga pastikan kita punya penumpang memakai pelitup mulut dan hidung nak. Jangan pakai di dagu. Itu masalah kita. Sebab kalau penguatkuasa jumpa kita memakai mask tapi letak di dagu, sama juga kita kena compound 1.000. Kalau sekarang ni memang mereka akan menguatkuasakan sepenuhnya. Jadi tiada ampun lagi macam sebelum-sebelumnya. Sebab mereka pun manusia juga, mereka pun memahami sebenarnya. Penguatkuasa ini mereka mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Tidak semestinya mereka akan terus pergi compound. Mereka masih ada budi bicara. Tapi pada kali ini saya rasa budi bicara itu mungkin
ada perubahan sedikit lah, tidak apa lagi, tidak lagi sebelum ini. So maknanya ada ketegasan lah pada kali ini pengotkosan. Jadi pastikan kita jangan memakai mask itu letak di dagu. Macam menjaga anak ya. Kalau terlampau sudah. Selamat pagi, bosku. Sekarang kami di Bandar Sandakan. Jadi Sandakan sekarang ada perbezaannya sebelum hari kedua, hari sebelum PKP dilaksanakan. Balik saya mau membalas. Memang sesak lah kalau sebelum PKP nih. Sekarang nih, alhamdulillah Sandakan nih selalunya kalau bila pengotkosan PKP ini, Sandakan ini dia mematuhi lah. Tapi kadang-kadang ada juga di antara kita yang pandai lupa-lupa diri gitu kan. Jadi itulah, tidak heran lah. Masih ada lagi yang tidak mematuhi sepenuhnya. Jadi itulah yang perlu kita selalu ingatkan. Abdul Hadi, selamat pagi bosku. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Semoga baik-baik saja hari ini Tuhan. Jadi untuk makluman, ada lagi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Kalau ada daripada kita, ahli keluarga kita yang ingin berhenti merokok, ini pasal merokok nih. Berhenti merokok, untuk makluman, pejabat klinik kesehatan Sandakan dia ada satu unit klinik berhenti merokok. So, jadi kalau kita datang di sana secara sukarela, tidak payah paksa-paksa lah. Boleh tanya di kaunter depan itu di mana mau berjumpa dengan, buat temu janji dengan pegawai yang bertugas di sana. Maklumkan mau berjumpa dengan pegawai yang bagi mengurus klinik berhenti merokok. Ada di klinik kesehatan Sandakan ataupun orang biasa panggil GPL di sana. Ada itu. Jadi bercakap tentang berhenti merokok ini, saya dulu pun kuat merokok juga. Saya kuat merokok selama 20 tahun saya merokok. Dalam tempo 20 tahun saya berhenti merokok on the spot, tapi itu saya tidak galakkan. Mana-mana individu yang ingin berhenti merokok, dia kena dapat nasihat daripada dokter, dia tidak boleh berhenti terus-menerus. Sebab kalau berhenti terus-menerus itu memudaratkan kita punya jantung. Macam saya berhenti, saya berhenti terus begitu, tetapi saya menjalankan aktiviti senaman. Dalam tempo 3 minggu, pagi petang saya kena berjoging untuk membiasakan saya punya paru-paru. Di sana depan tuh. Kenapa begitu Tuan Rusli, hari ini kami akan menuju ke Bandara Maramai. Pusing sana kan? Kami menuju ke Bandara Maramai hari ini. Kita pergi mana nih? Maramai, di sini. Kita masuk tengah lah. Ya. Nanti kita sambung balik cerita pasal rokok nih. Kita sudah sampai di mana nih? Kompleks Lela kan? Jadi kita sekarang ini di sempadan. Bandar Lela. Nah, sempadannya kita. Tempat ini sempadan. Malaysia dengan Saudara Muhammad Mazlan. Sekarang ini saya dimaklumkan ada diberi kelonggaran sehingga hari Jumat ini boleh pergi boleh melintasi daerah 3 hari betul kan? Ya, dengan kebenaran pihak polis. Boleh rentas daerah sehingga hari Jumat ini, tapi dengan mengisi borang. Dengan mengisi borang yang dikeluarkan, borang khas yang dikeluarkan oleh polis. Jadi memohonlah Tuan, sebelum sehingga esok lah, selepas itu kita akan kuasakan sepenuhnya PKP ini. Sini Nel. Ya.
So tuan, untuk urusan pindah rumah itu saya ingat boleh diuruskan itu sehingga esok last pada hari Jumat. Ingat dengan yang tuh belakang jen tuh. Oke, kita sampai di Kompleks Lela kah? Bandar Lela. Bandar Lela. Ya, ini Kompleks Lela dengan Bandar Lela berbeza pula. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan kes dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak Rm1.000 atau penjara sehingga 6 bulan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak, yang sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan terus berada di rumah. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesma, kejang otot, hilang daya rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap Ya maklum. tuan, ada di Nasalim sana ada sekatan. So borang itu boleh dapatkan di laman web sebenarnya, dan juga boleh supaya tuan tinggal datang di balai itu untuk penandatangan daripada pihak polis saja. Banyak itu di laman web. Boleh masuk pergi laman web Majlis Keselamatan Negara MKN untuk download dan print borang itu. Tiba-tiba gelap aku punya telepon. Kenapa itu? Bateri kali bang. Habis. Mana sini? Pusing sana bang. Boleh? Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan kes dan kematian akibat penyakit COVID-19.
individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1.000 atau penjara sehingga 6 bulan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak, yang sempit dan jangan berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan terus berada di rumah. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesma, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Oke tuan-tuan dan puan, kita kita stop dulu live kita tengah ada, nanti kita akan sambung pada esok ataupun hari-hari yang akan datang insyaallah. Apa-apa saja maklumat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan dan juga maklumat berkenaan dengan maklumat berkaitan dengan COVID kita akan maklumkan juga. Okey, makasih. Assalamualaikum semua. Semoga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selamat menjalani PKP hari yang kedua ini. Semoga tuan-tuan dan puan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Insyaallah kita jumpa lagi balik. Assalamualaikum.